Kalau yang nombor 2 ni, atas ni kalau saya ni minta center yang je. Oh, jatuh. Terlanggar. Jangan pegang langsung, pusing meja kat sini. Dia buka ke belum? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat, para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Cabut wayar ni. Sekejap. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin.
ولا عدوان إلا على الظالمين أما بعد. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah taala, kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan keizinan daripadanya kita dapat sama-sama berhimpun sekali lagi pada malam ini. Suara tak ada. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wala akibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Alhamdulillah ta'ala, kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan keizinan daripadanya kita dapat sama-sama berhimpun sekali lagi pada malam ini, pada malam yang penuh dengan keberkatan, pada malam 27 hari bulan Rejab yang disebut sebagai malam Isra' dan Mi'raj. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan sepanjang hari ini dapat kita ambil pengajaran, iktibar bersama-sama untuk kita meneruskan lagi perjalanan hidup kita pada hari ini, insya-Allah. Muslimin dan muslimat, para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Insya-Allah pada malam ini saya akan kongsikan sedikit tentang peristiwa yang berlaku ke atas diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut sebagai Isra' dan Mi'raj. Peristiwa yang paling agung yang diletakkan oleh Allah terjadinya ke atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, apabila kita menyebut peristiwa Isra' dan Mi'raj, di sana ada dua kalimah atau dua perkataan. Yang pertama disebut Isra' dan yang kedua disebut Mi'raj. Dan bila disebut perkataan Isra', maknanya
perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara roh dan jasad. Nabi pergi ni dengan roh dan juga jasad. Dari Masjidil Haram di kota Makkah menuju ke Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis di bumi Palestin. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu namanya Isra'. Dan ada pun dikatakan Mi'raj itu ialah dari Masjidil Aqsa Nabi terus diangkat naik ke Sidratul Muntaha. Itu dipanggil dengan nama Mi'raj. Makna kalau mudah kita nak faham, Isra' ni dari masjid ke masjid atau dari bumi ke bumi. Sementara Mi'raj daripada bumi diterbangkan naik ke langit yang ketujuh sehinggalah sampai ke Sidratil Muntaha. Baik tuan-tuan, sahabat yang menonton pada malam ini rahimakumullah. Malam ni saya nak bacakan sepotong firman Allah yang saya kira semua orang tahu, semua orang biasa baca, para asatizah juga membacanya. Antaranya ialah ayat yang pertama dalam suratul Isra'. Ayat pertama suratul Isra', a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul azim. Ayat pertama dalam surah Al-Isra'. Para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dalam ayat ini Allah Taala memulakan perjalanan Isra' baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi menyebut, dengan Allah Taala menyebut Subhana. Subhana maknanya Maha Suci Allah. Maha Suci Allah. Sebab apa? Kata ulama', antaranya apa yang ditafsir dan dihuraikan oleh almarhum Syekh Ahmad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Biasa dengar tak nama tu, almarhum Syekh Ahmad Mutawalli Asy-Sya'rawi, salah seorang ulama Azhar di negara Mesir yang meninggal dunia 10 tahun yang lepas lah, anggarannya macam tu. Seorang ulama yang hebat dalam bidang tafsir Al-Quran. Jadi beliau menafsirkan ayat ini yang dicatatkan dalam bukunya. Kalau tuan-tuan nantilah bila-bila kita dah lepas daripada sekatan perjalanan ini, kita boleh beli satu buku yang bertajuk Isra' dan Mi'raj. Buku dia nipis saja. Saya beli lama dah dulu, tak sampai RM10 pun. Ditulis oleh almarhum Syekh Ahmad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Tajuk buku dia Al-Isra' wal Mi'raj. Bagus buku tu, elok kita beli dan kita baca. Baik. Dalam tafsir itu dia sebut bagaimana Allah Ta'ala memulakan perjalanan Isra' ini dengan Allah menyebut Subhana, maknanya Maha Suci Allah. Maha Suci Allah. Maha Suci Allah sebab apa? Sebab Allah Ta'ala tahu, Allah Ta'ala dia Maha mengetahui yang perjalanan yang Nabi nak hadap itu adalah perjalanan yang sangat pelik, sangat luar biasa, tidak masuk di akal fikiran manusia.
sangat hebat, sangat pelik lah pada zaman itu. Boleh pergi dengan jarak yang sangat jauh dalam tempoh sebahagian malam sahaja. Jadi Allah letak dulu siap-siap, Maha suci Allah. Allah nak bagi tahu yang menjalankan Muhammad itu ialah dia. Dia yang menjalankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam Isra dan Mi'raj. Dan di sinilah kata ulama timbulnya satu hukum yang disebut sebagai sunat. Sunat bagi kita bila tengok benda yang pelik-pelik, benda yang ganjil, benda yang kita anggap luar biasa, maka kita digalakkan untuk menyebut Subhanallah, Maha suci Allah. Mengambil daripada ayat pertama dalam surah Al-Isra. Baik, itu yang pertama. Subhana allazi asra. Allazi, dialah Tuhan yang asra, memperjalankan hambanya. Ini yang Abu Jahal, Abu Lahab, dia tak faham. Sebab dia ingat Nabi berjalan sendiri. Allah pula declare dalam ayat ini, dia yang memperjalankan, Allah yang menjalankan, bukan Nabi berjalan sendiri. Dia ada beza tak? Dia ada beza. Allah jalankan Nabi melalui, kita panggil teoris guide pada malam itu, namanya Jibril alaihissalam, pemandu pelancong Nabi lah pada malam itu. Kemudian binatang yang Nabi naik pula, Nabi menumpang satu kenderaan namanya Buraq, yang dipanggil Buraq lah. Wallahu alam nama sebenarnya apa, tapi dalam kitab-kitab selalu sebut Buraq lah. Buraq maknanya sepantas kilat. Jadi kalau kita kira logik akal pun sebenarnya boleh masuk akal, sebab bukan Nabi pergi berjalan kaki, Nabi tumpang kenderaan. Kenderaan tu pula kelajuannya sepantas kilat. Yang bawa Nabi pula malaikat Jibril, dan Jibril ini pula Allah buat daripada cahaya. Jibril daripada cahaya. Buraq tadi sepantas kilat, diambil daripada perkataan barkun, maknanya kilat. Kilat itu cahaya. Kilat tu cahaya. Jibril pun daripada cahaya. Kenderaan yang Nabi naik pun kelajuannya kelajuan cahaya. Kalau sahabat ingat, masa kita sekolah dululah, kita ada belajar ilmu sains. Dan dalam ilmu sains ni, dia ada satu subjek dipanggil the speed of light, kelajuan cahaya. Dalam ilmu sains tu kita ada belajar kelajuan cahaya. Kelajuan cahaya. Baik, berapa kelajuan cahaya yang dikira oleh saintis? Sebab kita nak relate ni, logik tak logik ni, Nabi terbang pada malam tu dan balik pada malam yang sama. Kalau kita tengok dalam teorinya, dia kira kelajuan cahaya ialah 3 kali 10 ganda 8, jawapan dia dalam meter sesaat. So macam mana nak kira? 3 kali 10 kali 10 kali 10, 10 tu sebanyak 8 kali, sebab dia ganda 8. So jawapan dia dalam meter sesaat. So kira lah kan, berapa jawapan dia. So jawapan dia, dalam masa 1 saat cahaya bergerak selaju 300 juta meter sesaat. 300 juta meter sesaat. Tapi tak nampak laju lah, pasal jawapan dia tu dalam meter. Kan dalam meter ni, biasa meter ni cerita orang beli kain.
pergi Kamda ke, pergi Globe ke, pergi Jekyll ke, abang nak kain berapa meter, itu meter lah. So untuk nampak laju tu, daripada meter sesaat, we must convert to kilometer. 300 juta meter, kalau convert to kilometer, kita akan dapat jawapan dia, dalam masa 1 saat cahaya bergerak selaju 300,000 kilometer. 300,000 kilometer. Ini dipanggil tahap laju gila. Laju gila 300,000 kilometer sesaat. Kalau kereta tuan-tuan berapa laju agak-agak? Ada meter, ada 500 tak? Dalam dashboard kereta tu ada tak meter kita dia tulis 500? Rasanya tak ada kot. Habis-habis 240 lah, 300 tu kalau kereta mahal lah. Kalau kancil mungkin 100, 120 kan meter dia. Itu pun kalau kita tekan habis laju pun rasa menggeletar dah nak mengucap 2 kalimah syahadah dalam kereta tu. Bayangkan itu baru 200 km sejam. Yang kita naik international flight 800 km sejam. Bayangkan buruk 1 saat 300,000 km. Jadi ini yang Abu Jahal, Abu Lahab, musuh-musuh Nabi pada masa itu, dia tak boleh nak memikir macam mana. Dia tak boleh nak, betul ke ni? Satu malam boleh pergi balik. Sedangkan kalau dari Masjidil Haram pergi Masjidil Aqsa naik unta pun sebulan pergi, sebulan balik. Itu yang nama dia tak faham, tak reti bahasa. Sebab Nabi kata aku naik buraq bukan naik unta. Itu dah. Jadi itulah maknanya kejahilan yang berlaku pada masa itu. Jadi sebab itulah tuan-tuan, para sahabat yang dirahmati Allah sekalian, jadi perkara yang kita kena faham dan kita kena ingat ialah Nabi dia bukan berjalan sendiri, tapi diperjalankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebab itulah benda yang paling penting dalam memahami apa yang dinamakan sirah Nabi ke apa juga pun dalam hidup ini ialah sebenarnya ialah kefahaman. Kita kena faham betul-betul supaya apa yang kita buat tidak akan tersasar. Baik, kemudian lagi Allah sebut subhanallazi asra, allazi asra, dia yang menjalankan, yang memperjalankan. Maknanya bukan Nabi berjalan sendirilah, Nabi menompang satu kenderaan lain yang sangat laju. Atau macam inilah mudah fahamnya, kita ambil contoh, kita memandu kenderaan daripada Kuala Lumpur pergi ke Johor Bahru, contoh tak? Dalam kenderaan kita tu dan naik daripada rumah ni, daripada KL, ada semut 2-3 ekor tumpang dalam kereta tu. Jadi bila sampai JB, kita turun, semut pun turun. Berapa jam dia boleh sampai JB? 4 jam setengah barangkali tak? 4 jam setengah, 5 jam. Lajulah kalau kira kudrat semut, 5 jam baru berapa jarak aja dia boleh berjalan. Tapi sebab dia menumpang kereta kita dengan kelajuan tadi, maka dia pun boleh sampai awal. Itu contohlah nak bagi mudah lagi kita nak faham perjalanan Isra' tu bagaimana. Baik. Kemudian apa lagi? Allazi asra bi abdihi. Dialah Tuhan yang memperjalankan bi abdihi, yang memperjalankan hambanya. Almarhum Syekh Ahmad Mutawalli Sya'rawi sebut, kenapa Allah letak perkataan bi'abdihi, yang menjalankan hambanya. Hambanya dalam ayat itu ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tak letak nama Nabi? Contoh, allazi asra bi Muhammadin, yang menjalankan Muhammad. Atau letak jawatan Nabi, allazi asra bi nabiyihi, yang menjalankan nabinya. Atau letak
allazi asra bi rasulihi, yang menjalankan rasulnya. Kenapa Allah tak letak yang menjalankan rasulnya, yang menjalankan nabinya, yang menjalankan Muhammad? Tapi Nabi pilih satu kalimah, satu perkataan yang menjalankan hambanya. Sebab apa Allah ambil satu kalimah nama dia hamba? Iaitu perkataan hamba ni kita sebut, minta maaf sebut, dia perkataan yang paling rendah lah kalau dalam darjat manusia. Hamba ni kira paling bawah sekali lah, paling bawah sekali. Jadi sebab apa Allah panggil Nabi hamba saja? Walhal Allah boleh angkat Nabi dalam ayat itu, Allah sebut Rasulnya, Nabinya, atau yang menjalankan Muhammad pun boleh. Tapi Allah tak ambil semua perkataan itu, tapi Allah ambil perkataan hamba, perkataan yang kita kata paling rendah dalam darjat kemanusiaan. Paling rendah sekali dalam darjat kemanusiaan. Sebab apa para sahabat sekalian? Sebab Allah Ta'ala nak bagi tahu pada kita, setinggi mana pun dia angkat Nabi sampai naik ke langit yang ketujuh dan sebagainya, Allah nak ajar pada Nabi, jangan lupa status kamu tu hanya tetap sebagai hamba kepada Allah. Status kamu tu tetap juga sebagai hamba. Maknanya Allah nak ajar Nabi, dan sekaligus Allah nak ajar kita jangan menyombong lah. Wahai Muhammad, walaupun aku angkat engkau setinggi mana pun, status kamu takkan berubah, iaitu tetap sebagai hamba Allah. Jadi Isra mengajar pada kita jangan menjadi manusia yang menyombong diri. Tak. Isra ni diajar kita jangan sombong. Sebab kok mana pun kita tetap sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu bila kita sebut hamba ni, dia ada dua tak? Satu dia panggil hamba yang baik, satu hamba yang tidak baik, hamba yang degil, hamba yang jahat. So sekarang ni Isra ajar kita kena sedar diri, kita ni kok mana pun, kaya raya hebat macam mana pun, kita tetap hamba Allah. Bijak pandai macam mana pun, kita tetap juga sebagai hamba Allah. Kita genius macam mana pun, kita tetap sebagai hamba kepada Allah. Berpengaruh, berpangkat, berkuasa macam mana pun, maka status kita tetap sebagai hamba Allah juga. Dan hamba ni tadi saya sebut dia ada dua, satu hamba yang baik, satu hamba yang jahat, yang tak baik lah. Hamba ni yang sifat hamba yang baik, dia dengar kata dan dia tak akan komen, tak akan melawan. Itu hamba yang baik. Contoh-contoh tak? Contoh kalau kita tengok, mungkin tuan-tuan biasa tengok cerita Alibaba dengan 40 penyamun. Cerita Piramli lah. Baik, dalam filem itu ada satu watak yang dilakonkan oleh Seniwati Sarimah, yang diletakkan namanya dalam watak itu sebagai Marjina. Hebatnya almarhum Tan Sri Piramli ni, dia hidupkan, maknanya filem-filem dia semua hidup, semua segar sampai hari ni lah. Ialah mungkin kerana keikhlasannya membuat filem itu. Baik, watak Marjina ni kita boleh labelkan sebagai watak hamba yang baik. Sebab apa saja tuan dia arah, dia mesti akan ikut. Apa saja tuan dia arah, dia mesti akan ikut. Tuan dia kata Marjina sapu lantai, baik mak encik, dia tak cakap banyak.
Lepas tu Marjina bancuh kopi, baik mak encik, kan? Dia jawab, baik mak encik. Apa pun dia akan jawab, baik mak encik. Dia tak melawan. Dia kata, tuan semalam dah kopi, hari ni teh tarik kot. Tak ada. Apa saja baik mak encik. Dia angguk aja. Lepas tu dah habis semua bancuh kopi, dia kata, Marjina angkat ini wang, pergi pasar beli belacan. Kan? Baik mak encik. Tak ada cakap banyak. Tak ada kata belacan banyak lagi, kita beli benda lain ke apa tak. Jangan bazir, tak ada. Apa saja arahan tuan dia diikut. Ini contoh kita panggil hamba yang terbaik. So sama juga kaedahnya. Bila Allah kata ke kita, semayang, kita pun jawab, baik Allah. Puasa, baik Allah. Tutup aurat, baik Allah. Pergi haji umrah, baik Allah. Taat ibu bapa, baik Allah. Tak ada kita melawan, tak ada kita komplain, tak ada kita banyak ragam, tak ada kita banyak cekadak lah, kan, kalau bahasa hari ni. Jadi itu hamba yang terbaik. So tadi disebut allazi asra bi abdihi, Tuhan yang memperjalankan hambanya. Baik, kemudian menjalankan hambanya dari mana ke mana? Allah sambung lagi ayat itu, minal masjidil haram, dari masjidil haram ilal masjidil aqsa, ke masjidil aqsa allazi barakna haulah, yang kami berkati akan sekelilingnya, yang kami berkati akan sekelilingnya. Baik, sebab apa kata ulama Allah mulakan perjalanan Isra dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa? Ada hikmah. Semua itu ada hikmah. Kenapa kata ulama Allah tidak mulakan perjalanan itu daripada rumah Nabi saja? Kan, daripada buka pintu rumah Nabi, ambil Nabi, terus bawa pergi Masjidil Aqsa. Atau tak payah pergi Masjidil Aqsa, daripada rumah Nabi aja direct terus naik ke langit. Boleh tak Allah buat gitu? Boleh, tak ada masalah. Bagi Allah tak ada yang mustahil. Dia maha berkuasa, dia boleh buat apa saja. Jadi para sahabat sekalian, persoalannya kenapa mula di masjid, perginya ke masjid dan naik ke langit, baliknya pun turun di Masjidil Haram, patah balik ke Masjidil Haram. Sebab apa dimulai dari masjid ke masjid? Sebab Allah nak ajar kita, sehebat mana pun kita, setinggi mana pun kita, sekaya raya mana pun kita, apa pun kita ni, jangan tinggal rumah Allah. Itu sebenarnya. Jangan tinggal rumah Allah, jangan tinggal surau masjid. Yalah, walaupun sekarang ni kita tahu situasinya memang kita tidak dibenarkan berjamaah di masjid, wa imma solat Jumaat macam semalam pun tidak diadakan. Yang itu kita kena akul. Maknanya Allah sedang menguji kita, Allah sedang menarik banyak nikmat kepada kita. Antaranya nikmat kita berjamaah di surau masjid. Tapi berdasarkan cerita Isra ini, Allah nak ajar kita, kok mana pun kita dengan rumah Allah jangan sampai berenggang, jangan sampai tercicir, jangan berenggang lah dengan rumah Allah ni, kita jangan jauh. Macam tu maksudnya. So itu Allah mula dari Masjidil Haram pergi Masjidil Aqsa. Itu nama dia Isra. Dan Nabi naik apa? Nabi naik Buraq. Nabi naik Buraq lah pada malam itu. Baik, minta maaf saya tertinggal sedikit tadi. Allazi asra bi abdihi lailan. Lailan, perkataan lailan tu saya tertinggal tadi. Baik, lailan ni apa? Lailan ini maknanya ulama sebut sebahagian malam, bukan seluruh malam. Lailan maknanya sebahagian malam,
bukan sepanjang malam atau seluruh malam. Mana tahu pula sebahagian dengan seluruh malam? Itu kita belajar bahasa Arab lah. Sebab di situ Allah sebut lailan, lam ya lam alif, lailan. Lailan maknanya sebahagian malam. Adapun al-lail, al-lail, alif lam, lam ya lam, al-lail, kan dia ada alif lam di depan, itu seluruh malam atau sepanjang malam. Jadi dalam ayat Isra Allah sebut lailan, sebahagian malam. Berapa lama perjalanan Isra ni? Wallahu ta'ala a'lam. Mungkin sejam, mungkin 2 jam, mungkin 4 jam, mungkin 5 jam, wallahu a'lam. Jumlah tepat masa Allah saja yang mengaturnya, kita tak tahulah. Tapi yang kita beriman sebahagian malam. Baik, ditimbulkan pula persoalan, pasal apa buat malam? Pasal apa tak buat siang? Kenapa Isra' ni mesti malam-malam, tak ada orang nampak? Itulah sebabnya. Sebabnya Allah nak uji manusia. Sebab kita nak percaya pada benda yang tak nampak ni, dia macam susah. Dia susah lah. Kita nak percaya benda tak nampak memang susah. Macam hari ni lah, COVID-19 tak nampak, tapi nampak kesan. Tapi orang pun tak nak percaya juga. Langgar arahan, tak dengar cakap. Besok tentera akan turun padan dengan muka tak? Itu jawapannya. So Allah buat malam sebagai ujian. Kalau siang, Abu Jahal nampak, Abu Lahab nampak, musuh-musuh Islam nampak, mesti mereka percaya. Masa Nabi nak naik buruk, diorang tanya Nabi nak pergi mana? Nabi jawab, aku nak pergi Masjid Al-Aqsa, nak naik ke langit lah apa, nanti petang aku balik. Mesti mereka percaya sebab nampak kan. Tapi sebab malam tak ada siapa pun tahu bila Nabi pergi, bila Nabi balik, menyebabkan itu menjadi satu, kita kata, ujian yang sangat besar bagi orang beriman pada masa itu. Termasuklah pada musuh Islam juga, yang langsung takkan percaya sampai bila-bila. Jadi itu antara hikmahnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala buat pada waktu malam. Baik, sambung balik ayat tadi. Sambung tadi dia terskip sikit tak? Terlajak sikit. Kemudian dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa, itu namanya Isra'. Dan perjalanan itu Nabi menaiki buraq, dan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itulah Nabi melihat dan diperlihatkan oleh Allah dengan kepelbagaian apa yang kita sebut gambaran-gambaran dosa dan pahala yang akan dipungut oleh manusia pada hari akhirat nanti. Dipertontonkan pada Nabi, ditunjukkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditunjukkan pada Nabi lah. So ada yang Nabi nampak dihantukkan kepala pecah, lepas tu bercantum balik. Ada yang gunting lidah sendiri, digantung rambut. Ada yang menanam benih terus tumbuh. Macam-macam gambaran baik, gambaran buruk yang diperlihatkan Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam yang berkenaan. Baik, kemudian Nabi sampai di Masjid Al-Aqsa. Saya ringkaskanlah pasal masa pun tak ada. Nabi sampai di Masjid Al-Aqsa dan Nabi mendirikan solat 2 rakaat mengikut kebanyakan riwayat, dan Nabi sendiri yang mengimamkan solat itu. Walaupun Nabi belum lagi ambil syariat solat, tapi Allah telah mengajar Nabi pada malam itu. Dan Nabi menjadi imam kepada seluruh Nabi-Nabi dan Rasul yang lain sebelum daripada itulah. Itu dipanggil penghormatan besar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi perjalanan itu linuriyahu min ayatina, untuk ditunjukkan tanda-tanda kebesaran kami, kata Allah.
Itu yang Allah tunjuk macam-macam. Dan ada suara yang memanggil-manggil Nabi di kiri kanan, ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad. Lalu Jibril kata, wahai Rasul, jangan paling pada suara itu. Lalu sampai di satu tempat, Nabi tanya, suara siapakah itu? Lalu Jibril menjawab, itulah suara Yahudi dan suara Nasara, Kristian. Dan seandainya kamu berpaling, kata Jibril, nescaya umat kamu akan mudah mengikut mereka. Bayangkan para sahabat sekalian, setara Nabi tidak berpaling pun, hari ini kita mudah dipedaya, ditipu oleh musuh. Ditipu oleh musuh Islam di kalangan Yahudi dan Nasara, wal'ayazubillah. Dan ada juga Nabi digambarkan dengan seorang perempuan tua yang memakai perhiasan di badan, kemudian tapi sangat tua, berbongkok tiga lah, kita panggil bongkok tiga, dan memakai hiasan di badan, memanggil nama Muhammad juga. Jibril kata jangan berpaling, itu adalah dunia yang sudah tua, dan hiasan yang dipakai oleh perempuan tua itu, itulah tarikan dunia. Jadi para sahabat sekalian, dunia yang Nabi tengok pada malam Isra 1400 tahun yang lalu adalah dunia yang sudah sangat-sangat tua. Itu 1400 tahun dulu. Kalau hari ni kita kata nyanyok dah lah tak? Nyanyok lah, tak ingat apa dah, dunia dah berterabur tunggang langgang, kacau bilau tak? Macam mana yang berlaku pada hari ini. Baik, sebab itulah tuan-tuan, para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Lalu apa berlaku? Selepas itu Jibril menambat, lepas dah selesai di Masjid Al-Aqsa, nak naik ke langit. Jibril dia tambat buraq. Dia tambat buraq. Sekejap lah. Dia tambat buraq dekat salah satu tiang Masjid Al-Aqsa. Dan buraq yang ditambat oleh Jibril itu, hari ini disebut oleh para ulama, tempat itu hari ini disebut dengan nama Wailing Wall. Wailing Wall. Apa makna Wailing Wall? Wailing Wall ni dipanggil tembok ratapan. Tembok ratapan. Yang orang Yahudi pakai baju hitam, jubah hitam, topi hitam tu kan, yang ada kadang-kadang kopiah kecil dia tu, sambil pegang kitab dia bergoyang-goyang badan dan menangis. Tu nama dia tembok ratapan, Wailing Wall. Di situlah kata ulama Jibril tambat buraq, ikat buraq di situ. Habis tu ustaz naik ke langit macam mana? Ulama kata Nabi naik tangga. Nabi naik tangga-tangga langit. Tuan-tuan boleh buka dalam Quran surah nombor 70. Surah nombor 70. Surah Al-Ma'arij. Surah Al-Ma'arij, surah nombor 70. Tuan-tuan tengok ayat-ayat awal tu Allah ada sebut pasal Mi'raj. Mi'raj ni Ma'arij, tempat naik. Tuan-tuan tengok ayat yang keempat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya'rujul malaikatu waruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Yang dilalui oleh malaikat dan Jibril ke pusat pemerintahannya untuk menerima dan menyempurnakan tugasnya pada satu masa adalah tempohnya yang dirasai sangat panjang kerana banyak hitungan hisab dan berat pula soal jawabnya. Jadi itu tentang Mi'raj. Ada cerita yang tempat Nabi turun naik. Kalau ayat ketiga tu disebut
minallahi dzil ma'arij, dan dari Allah lah yang menguasai tempat turun dan naik. Itu dipanggil tangga-tangga langit. Wallahu a'lam. Baik, para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dan kita tahu setiap langit-langit tu ada, Allah letakkan para nabi dan rasul untuk menyambut kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi disambut oleh beberapa orang nabi di beberapa, setiap pintu langit ada 7 pintu langit. Semuanya Allah letakkan nabi-nabi yang hebat di situ, termasuklah Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, dan nabi-nabi yang lain yang meraihkan kehadiran Nabi pada malam yang berkenaan. Baik, tuan-tuan, para sahabat yang dirahmati Allah sekalian, apa yang berlaku lagi saya ringkaskan. Di malam itu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkesempatan untuk melihat syurga dan neraka. Dan bila Nabi intai di dalam syurga, Nabi melihat ramai orang-orang yang miskin, orang-orang yang susah dalam syurga itu. Maknanya bukan maksud orang kaya tak masuk syurga, masuk, tapi mungkin lambat sikit, kan, sebab hartanya terlampau banyak untuk ditimbang, dihisap, dikira dan macam-macam lah. Dan kemudian Nabi pernah juga pada malam itu Nabi intai ke neraka. Nabi sampai di depan pintu neraka, lalu Nabi SAW tanya pada Jibril, "Ma haza ya Jibril?" Apa benda wahai Jibril? Lalu Jibril jawab, "Haza naru jahannam." Jibril kata, ini adalah neraka Jahannam. Lalu Nabi kata, boleh tak aku nak intai, aku nak masuk sekejap dalam neraka Jahannam ini. Lalu kata Jibril, wahai Muhammad, minta izin pada malaikat Malik, ketua penjaga api neraka. Lalu setelah diizinkan, baginda pun masuk. Nabi step in, Nabi melangkah masuk, tidak jauh pun, dalam 4-5 langkah macam tu saja. Kemudian Nabi intai-intai keliling, Nabi keluar balik. Dan Nabi melihat di dalamnya ramai kaum perempuan yang dibakar oleh Allah. Bukan bermakna orang lelaki tak masuk neraka, orang lelaki pun masuk, tapi orang perempuan lebih ramai. Mungkin masalah aurat, masalah dengan suami, masalah mulut mereka dan macam-macam lah. Jadi benda ni kita pakat-pakat jagalah, terutama pada orang perempuan, juga pada orang-orang lelaki. Jadi bila Nabi keluar balik, Jibril bagi tahu satu benda kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril kata, wahai Rasulullah, kalau kamu nak tahu, daripada tempat yang kamu masuk tadi, berhenti 3-4 langkah di situ, nak sampai ke bawah tempat sebenarnya ahli neraka tu akan dibakar, akan direbus, akan dilenyek, akan dibelasah oleh para malaikat. Tempat sebenar di bawah tu memakan masa lagi jarak perjalanannya selama 70 tahun. Allahu Akbar. Bayangkan nak sampai ke dasar neraka Jahannam, perjalanannya lagi 70 tahun. Nak sampai ke bawah 70 tahun. Bayang para sahabat sekalian, Nabi baru masuk 4-5 langkah. Nabi baru, ibaratnya kita kata, berada di depan muka pintu je, kan? Baru ada depan muka pintu pun Nabi tak boleh tahan, Nabi keluar dah selepas daripada itu. Bayangkan yang kena rebus, yang kena bakar, yang kena macam-macam, wal'ayazubillah. Sebab itu bab neraka, bab seksaan, bab hukuman daripada Allah, ini bukan benda yang kita boleh buat main-main, benda yang kita boleh buat bergurau, benda yang kita boleh buat melawak. Jangan. Sebab Allah ni sifat dia, kalau dia menyeksa, dia akan menyeksa habis-habisan. Dan kalau dia memberi nikmat, dia akan bagi dengan sehabis yang paling baik lah.
paling terbaik Allah akan bagi pada kita. Jadi kita jangan buat berlebih kurang lah. Benda-benda macam ni kita tak boleh buat main-main. Baik, para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kemudian secara ringkasnya macam bila Nabi raun dalam syurga tu, kita tahu dah cerita. Nabi dengar bunyi terompah, macam bunyi kasut lah, bunyi kasut orang berjalan. Nabi kata, aku macam biasa dengar bunyi terompah ni, kan, macam biasa dengar, tetapi siapa, kata Nabi. Lalu Jibril kata, wahai Rasulullah, itu bunyi terompah sahabat kamu Bilal bin Rabah. Masa Jibril cakap, Bilal masih hidup, ada di kota Mekah. Bilal ada di bawah, di bumi masa tu. Nabi diam syurga, Bilal ada di bumi. Lalu turun-turun peristiwa Isra', Nabi pun tanya Bilal, wahai Bilal, malam tadi aku dengar bunyi terompah dalam syurga. Jibril kata itu kamu punya, bunyi kasut Bilal bin Rabah. Bayangkan para sahabat sekalian, hebatnya Sayyidina Bilal ni, dia masih hidup tapi kasut dah masuk dalam syurga dah. Gambaran dia macam tu lah. Maknanya isyarat awal yang dia akan jadi ahli syurga Allah yang sangat hebat. Lalu Nabi tanya Bilal, wahai Bilal, apa amalan kamu yang menyebabkan kamu jadi hebat begini? Kamu masih hidup tapi gambaran kamu nak ke syurga tu, dia punya link tu sudah nampak, kan? Dia punya cahaya tu sudah ada, bunyi terompah tu dah ada. Dan Bilal bin Rabah ni sebagai sahabat yang tawaduk, sahabat yang sangat baik, dia kata, wahai Rasulullah, kalau kira aku ni tak ada apa benda lah, kan? Kalau kira aku ni tak ada apa, wahai Rasul, aku ni, ada setengah riwayat kata, aku ni setiap kali nak buat sesuatu, aku akan ambil wuduk, dan aku setiap kali ambil wuduk, aku akan sembahyang sunat wuduk 2 rakaat. Kita dengar-dengar berasa, senang sangat ustaz nak masuk syurga tak? Ambil sembahyang 2 rakaat. Tak, bukan macam tu. Maknanya Bilal nak ajar istiqamah. Istiqamah makna apa yang kita buat setiap hari, pastikan ada kesinambungan, jangan putus, jangan tertinggal. Maintain. Kena maintain. Baik 2 rakaat ke, baik sedekah RM5 ke, apa juga ibadah-ibadah sunat terutamanya yang wajib kena buat lah. Ibadah-ibadah sunat ni kita kena maintainkan betul-betul lah. Kena buat elok-elok, kena istiqamahkan betul-betul, supaya orang kata semangat tu adalah. Walaupun sikit tak apa, tapi berkekalan. Walaupun sedikit, tapi kita panggil berpanjangan, berkekalan dan berpanjangan. Baik, para sahabat yang dirahmati Allah sekalian, saya nak habiskan sedikit lagi tentang kefarduan solat yang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pada asalnya kita tahu sebanyak 50 waktu sehari semalam. Dan bila Nabi turun di tangga langit yang ke-6, disitulah duduknya Nabi Musa alaihissalam. Dan syukur pada Allah, Nabi Musa ni kita kata macam, yalah, gatal mulut dah tak? Gatal mulut. Nabi Musa ni macam gatal mulut pula, pergi tanya ke Nabi, wahai Muhammad, berapa ibadah solat yang Allah bagi pada umat kamu? Nabi jawab 50 waktu. Nabi Musa kata banyak tu, pergi minta kurang sikit. Alhamdulillah Nabi Musa tegur, dan Alhamdulillah juga Nabi Muhammad ikut. Nabi dengar cakap Nabi Musa tak? Kalau Nabi buat dek je macam mana? Kan? Nabi kata, lantak umat aku punya pasal kan. Nabi turun 50 tuan. Dah 50 waktu ni lebih kurang selang 20 minit kita kena semayang. Mujur lah dah. Alhamdulillah Nabi pun lembut hati dengar cakap Nabi Musa, naik turun. Akhirnya tinggal 5 saja dah. Tinggal 5 waktu saja. Jadi walaupun 5 waktu, Nabi kata pahalanya kamu tetap akan dapat sebanyak 50 waktu.
Itu hebatnya lah. Jadi sebab itulah tuan-tuan, kuncinya bila Isra' Mi'raj ni Nabi balik, ceritanya Nabi bawa balik semayang. Nabi bawa balik solat fardu 5 waktu yang sangat istimewa, satu-satunya ibadah dalam Islam yang kita tak boleh tinggal walau apa keadaan dan cara sekalipun, dan tak boleh orang lain pula tolong buatkan, tak boleh. Ada pun ibadah lain orang lain boleh tolong buat. Contoh kita kirim duit, minta orang tolong sedekah kat surau masjid tak? Kirim, boleh. Atau dia panggil umrah atau haji, upah haji, boleh orang lain tolong buat atas sebab uzur atau kematian kan. Tapi solat ni kok mana kita sendiri kena buat, tak boleh passing, tak boleh tolong orang lain, minta tolong, yang tolong sembahyang maghrib untuk abang, tak usah cari penyakit lah, sendiri kena buat lah. Dia tak ada hukum orang lain tolong buat, tak ada. Sebab sembahyang ni dia very special. Jadi apa pun tuan-tuan, para sahabat sekalian, dalam hidup kita ni jangan tinggalkan solat. Kita jaga baik-baik. Sebagaimana yang pernah saya sebut satu ketika dulu, solat adalah perkara yang penting, bukannya yang penting itu solat. Saya ulang balik. Solat adalah perkara yang penting. Solat adalah perkara yang penting. Itu satu wording. Bukannya yang penting itu solat. Bukannya yang penting itu solat. So sekarang ni kita kena ambil yang nombor satu. Kita kena masuk dalam kepala kita, solat ni benda yang sangat penting. So bila perangai manusia, bila benda tu penting, dia akan jaga elok-elok. Kan, dia akan jaga elok-elok, dia akan jaga sungguh-sungguh, sebab dia tahu benda tu sangat penting. Tapi bila dia kata, macam contoh ginilah, kita tak boleh ambil nombor dua tu, bukannya yang penting itu solat. Kan, contohlah ada orang sembahyang Zuhur dekat nak masuk Asar. Pasal apa sembahyang Zuhur dekat nak masuk Asar? Relax Ustaz, yang penting sembahyang. Tak. Yang penting solat. Tu salah tu. Yang penting solat, salah. Yang betulnya solat tu adalah perkara yang penting. Bukannya yang penting itu solat. Nanti bila sembahyang lewat, relax bro kan. Yang penting sembahyang. Itu yang tak betul. Tapi bila kita anggap solat tu sangat penting, kita akan jaga waktunya, jaga khusyuknya, jaga peradabannya, jaga sunat wajibnya, semua rukun-rukun dan sebagainya kita akan jaga, insya-Allah. Baik, para sahabat yang dirahmati Allah sekalian, saya rasa itu yang boleh saya share sikit pada malam ini. Dan di penghujung ayat pertama Isra' itu Allah tutup dengan innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya akulah Tuhan, kata Allah, yang maha mendengar dan maha melihat. Aku Tuhan yang maha mendengar dan maha melihat. Sebab apa Allah letak dua namanya, Sami' dan Basir, maha mendengar, maha melihat? Sebab Allah nak bagi tahu Nabi, wahai Muhammad, kalaupun ada orang nak buat jahat pada engkau, benda tu engkau tak tahu, tapi aku dengar dan aku tengok, kata Allah, aku tahu. Kalaupun ada orang nak buat naya pada kamu, orang nak membenci kamu, walaupun kamu tak tahu, tapi Allah kata aku ni maha mendengar, maha melihat. Macam ayat ni ubat pada Nabi yang nak menghadapi musuh. Kan, sebab musuh ni dia datang macam-macam bentuk lah. Jadi sebab itu Allah tutup ayat itu Sami'ul Basir. Maknanya Allah nak beritahu, wahai Muhammad, kerja engkau jalan, orang nak buat zalim ke, orang nak buat jahat ke, orang nak naya kamu, jangan bimbang, aku tahu, aku dengar, aku tengok. Macam itulah bahasa yang mudah kita nak faham. Baik, para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, itu yang saya nak sebutkan sedikit pada malam ini. Dan yang terakhirnya saya nak menambah sedikit, ialah sebab ada juga yang
viral-viralkan ni tentang puasa sunat 27 Rejab ataupun puasa sunat Isra' dan Mi'raj. Dia sebenarnya macam ni. Dari segi tarikh Isra' dan Mi'raj ni pun sebenarnya tidak disepakati oleh para ulama. Macam-macam pandangan lah ulama letak tarikh berlakunya Isra' itu. Tapi tak apalah, itu perselisihan tarikh. Jadi disebabkan tidak, maknanya berlakunya perselisihan itu, maka seandainya kalau ada lah yang nak berpuasa juga besok, maka kita boleh niat puasa sunat Rejab. Sahaja aku puasa sunat Rejab esok hari kerana Allah Ta'ala. Itu boleh. Jangan kita niat sahaja aku puasa sunat Isra' Mi'raj. Itu tak ada lah. Sebab tarikh itu, kan, tarikh itu tidak disepakati. Cuma kita di Malaysia ni masyhurnya 27 Rejab lah. Macam hari ni 26, malam 27. Itu yang saya buat ceramah Isra' Mi'raj ni. Jadi kalau nak juga besok kita niat dengan puasa sunat Rejab. Itu boleh lah. Tapi kalau tak mau, tak payah puasa tak. Kita puasa hari Isnin je lah. Isnin, Khamis, tak ada masalah. Sebab sekarang ni perintah berkurung. Bukan perintah berkurung pula dah. Perintah sekatan perjalanan. Maknanya kita kena duduk rumah kan. Bila duduk rumah ni kerjanya makan tidur tak. Makan tidur, solat, makan tidur, solat. Itu je kerja. Sekejap lagi jadi bulat pula. Lepas daripada solat dia jadi bulat pula kan. Jadi kena kawal lah semua tu. Jadi puasa tu yang terbaik lah. Kalau nak buat lah. Kalau tak buat pun tak apa, tak ada masalah. Baik, itu yang boleh saya share sedikit pada malam ini. Dan kemudian para sahabat sekalian, yang terkini kita tengok hari ini dah kes COVID-19 ni agak tinggi juga untuk hari ini saja. Dan ada peningkatan, dan sehingga hari ini sudah ada 8 kematian yang direkodkan petang tadi. Apa pun kita pakat-pakat lah, jaga kebersihan diri, jaga cuci tangan, ambil wuduk, itu yang terbaik. Kemudian jaga jarak kita dengan manusia. Kalau tak ada keperluan tu kita tak payah keluar lah. Dan hari ini pun telah diwawarkan untuk esok pihak tentera akan membantu pihak polis lah dalam operasi-operasi sekatan perjalanan ini. Dan kita harap rakyat Malaysia supaya lebih prihatin, lebih peka dengan arahan pihak berwajib, dan tak usahlah kita mempersenda-sendakan, membuat bahan jenaka dan bahan gurauan. Sebab isu COVID ni isu dunia, dan ia isu yang melibatkan kematian. Dia isu yang besar, bukan benda yang kita boleh buat bahan bergurau atau bahan melawak. Jangan kita buat begitulah. Jangan kita buat begitu. Sebab tolonglah kita bantu diri kita dan bantu orang lain. Bantu diri kita, duduk saja di rumah, dan mulai besok pun ketua keluarga, iaitu suami atau siapa-siapa lah, lelaki ataupun perempuan, seorang saja yang dibenarkan keluar untuk membeli barang keperluan. Kalau lebih mungkin akan disaman dan sebagainya lah. Itu sebagai langkah-langkah terkini oleh pihak berwajib supaya nak cegah lah benda tu kan. Dan kita kena tengok juga kepayahan yang dihadapi oleh frontliner kita, terutamanya staf-staf Kementerian Kesihatan Malaysia, yang sangat berkorban. Tidak tentu hala tidurnya, makan minum mereka, tinggalkan anak, isteri, suami. Jadi benda ni kita kena hargai juga. Kita kena bantu mereka dengan cara kita duduk diam-diam saja di rumah, kan? Duduk diam-diam di rumah, tengok live kuliah ke apa, benda-benda yang baik, yang bermanfaat. Dan jangan tinggal juga zikrullah kita, istighfar kita kepada Allah, minta keampunan atas dosa-dosa kita, dan perbanyakkan juga selawat ke atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan munajat pada Allah tu jangan tinggal.
Sebab dia yang maha berkuasa. Allah boleh sekelip mata menghilangkan virus ini dengan kuasa yang dia ada. Boleh sekelip mata, kita percaya benda tu. Dan kita harap rakyat Malaysia ni berlaku jujur lah. Kalau ada simptom atau tanda-tanda tu, kita boleh buat cek atau saringan supaya benda tu tidak mengebak pada ahli keluarga ataupun orang-orang yang lain, insya-Allah. Jadi para sahabat sekalian, saya mendoakan agar semua sahabat yang menonton pada malam ini agar terus diberikan kesihatan yang baik, tahap keimanan yang tertinggi, bertambah ilmu pengetahuan agama dan bertambah amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan doakan juga untuk kami para asatizah sekeluarga supaya terus sihat untuk meneruskan kerja-kerja agama ini, untuk meneruskan kerja-kerja dakwah ini, dan mudah-mudahan Allah segera melenyapkan apa yang melanda pada dunia pada hari ini, kerana dialah sahaja Tuhan yang berkuasa atas segala-galanya, insya-Allah. Terima kasih pada semua yang menonton live pada malam ini, semua yang share, semua yang berkongsikan. Saya minta maaf mungkin ada kelemahan dalam penyampaian. Banyak sebenarnya pengajaran Isra' ini, tapi yalah, kita pun tak adalah nak lama sangat, dalam 1 jam gitu kita punya live. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi mungkin besok pada masa yang akan datang. Mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih pada muslimin muslimat yang baik, yang benar daripada Allah, yang kurang kelemahan diri saya sendiri. Kita tangguhkan dulu tazkirah kita pada malam ini dengan bacaan tasbih kafarah, suratul As, dan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jama'ana haza jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina syaqiyan wa la mahruman wa la matruda. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyah. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyah. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma rudda kaidahum ala nuhurihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa syattid kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit alaihim kalban min kilabik. Ya Qahhar, Ya Jabbar, Ya Muntaqim. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab ihzimhum wansurna alaihim ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.